Hai guys, korang pernah dengar tak satu apps ni? Nama dia Lita Apps. Acak rasa semua orang dah tahu. Hah? Tak pernah? Ish, rugi siut. Sini Acak nak bagi tahu. Lita Apps ni, dia ni adalah satu media sosial online gaming platform, alright, yang mana dia bagi korang peluang untuk menjadi seorang gamer dan boleh membuat side income sambil main game. Best kan? Duduk-duduk main game tapi income masuk. Okay, melalui apps ni korang boleh ajak family, kawan-kawan untuk team up dengan korang and main game online bersama. Laki dengan perempuan, user atau player, semua boleh. Aku faham kau tak ada geng nak main game sama-sama, faham. Tapi jangan risau, dalam apps Lita ni korang boleh je cari kawan-kawan baru. Time boring, nak curhat, nak chat pun tak ada masalah. Korang tekan je live chat room untuk start chatting sambil main game. Inilah contoh dia Acap tunjuk kat korang supaya korang lebih faham lah. Yang paling best sekali dengan Lita Apps ni, korang tak akan rugi masa dan tenaga sebab korang boleh bermain game sambil jana income. Tak ada orang boleh marah kau. Contoh macam korang tengah main game ML kan, korang nak cari pair untuk main sama kan, so korang boleh carilah. Korang boleh pair. Bila korang dah pair dengan orang yang korang nak main tu dah sama, korang boleh juga dapatkan coin daripada orang yang korang dah pair tu. Senang kan? Kumpul dah jadi income. Dalam apps ni juga diorang ada banyak game yang popular dekat social media. Contoh macam Mobile Legend, PUBG, Free Fire and banyak lagi lah untuk korang main bersama sambil meci, sambil buat duit. Best kan? So tunggu apa lagi? Download apps Lita sekarang atau korang boleh klik je link dekat description Acap bagi. Tak payahlah sendu-sendu lagi kan? And I had to turn around and I told the crowd, you can't come this way. People are dying. Breaking tonight, a tragedy during a Halloween gathering in South Korea. Is worst disaster in years. An evening that started in celebration ended in chaos and horror in the South Korean capital of Seoul. Assalamualaikum guys, welcome back to Ashraf Channel. Hari ni kita nak bahaskan pasal kes yang baru-baru ni jadi dekat South Korea. Aku rasa semua orang tahulah pasal Halloween Itaewon tragedy. Macam itulah kan, lebih kurang. Okey, berlakunya pada 29 Oktober tahun 2022, satu tragedi yang paling teruk setakat ini. And kita akan rungkai sikit demi sedikit. Mungkin ada info-info baru dan yang terkini kita nak cerita dengan korang. Yang mana mungkin tak tahu tu, mungkin korang boleh follow video ni sampai habis. Alright, so jangan lupa tekan like, subscribe juga hit bell notification. Kita layan intro macam biasa. Kita layan dulu apa yang jadi kat sana. Roll it. Alright guys, macam aku cakap, benda ni viral kan. Semua orang mesti tahu punya apa benda yang terjadi kat sana, daripada A sampai Z. Ataupun mungkin korang tahu sikit demi sedikit. Mungkin ada yang clear, ada yang tak clear. Sekarang kita nak go through dengan korang apa yang terjadi sebenarnya dekat Korea Selatan. Tapi sebelum tu korang kena tahu yang Korea Selatan ni merupakan antara negara yang paling meriah sekali semasa sambutan Halloween ini berlaku. So tak pelik lah, lepas 2 tahun COVID, diorang tak boleh nak raikan sama-sama. Pada malam Sabtu hari tu, seramai lebih 100,000 orang membanjiri kawasan Itaewon tersebut. Dikatakan excited lah nak nyambut Halloween ni. Tapi itulah malangnya, sambutan ni jadi tragedi lah kerana telah pun meragut lebih daripada 149 nyawa. Okey guys, itulah apa yang terjadi pada malam Sabtu tu, tanggal 29 Oktober 2022. Katanya pada waktu itu angka kematian itu bertambah sehingga mencecah 156 orang. Pada hari tersebut sebenarnya banyak benda yang berlaku, banyak benda yang recap sebelum diorang ni berasak-asak pada malam tersebut. Dikatakan bandar Itaewon ni merupakan salah satu kawasan tumpuan orang ramai, terutama kalangan remaja dan juga pelancong. Kalau kata kat Melaka ni dia macam Jongkewok lah. Kalau kata dekat KL mungkin dia macam Petaling Street. Mana lagi? Macam-macam lah tempat yang pelancong akan datang lah kan. Alright, sebab kat situ diorang kata banyak bar dan juga restoran mewah. Pada pukul 7.30 malam, kawasan itu sudah pun dibanjiri oleh orang ramai. Katanya mereka ni dah mula datang dengan kostum masing-masing dan kawasan tersebut mula dipenuhi orang pada pukul 8.50 malam. Sebab diorang kata dekat area situ dah banyak dah kedai mula penuh dan juga kawasan di tengah-tengah tu mula dibanjiri oleh ramai mak
manusia. So waktu tu memang dah crowded lah. And pada jam 10.20 malam, inilah berlakunya. Sebab apa? Sebelum tu korang boleh nampak beberapa klip kalau lalu kat TikTok korang kan. Ada beberapa klip yang diorang kata sebelum kejadian Itaewon. Itu time-time tu lah 9, pukul 8 tu kan. Tapi pada pukul 10.20 malam, orang ramai dikatakan mula bersesak-sesak menuju ke sebuah kumpulan yang telah pun berada di kawasan Hotel Hilton, dan difahamkan juga macam Acha cakap tadi, itu adalah kawasan kebiasaan untuk mereka berkumpul. Dan menerusi beberapa rakaman video dan story IG yang dimuat naik, kawasan tersebut dikatakan tiba-tiba sesak dan dipenuhi dengan ribuan manusia, sehingga kawasan tersebut sukar untuk dilalui dan menyebabkan mereka saling tolak menolak antara satu sama lain. Senang cerita, mula-mula tu macam relax je kawasan tu. Tak tahulah datang dari mana manusia-manusia ni. Mungkinlah Acak rasa daripada tepi-tepi kan. Berkumpul 100,000 kat situ. Langsung habis. Of course guys, satu dunia nak tahu apa yang jadi pada malam tersebut. Apa punca kejadiannya kan. Tapi sampai sekarang pihak polis belum dapat mengesahkan sebenarnya apa punca sebenarnya, apa yang berlaku sebenarnya pada malam tersebut. Sebab 100,000 orang, kau boleh bayangkanlah berapa ramai orang kat situ kan. Tapi ini antara punca-punca ataupun hasil siasatan pihak polis yang boleh mungkin membantu mereka ke arah siasatan yang lebih dalam lah. Okey, yang pertama sekali kita boleh nampak punca berlakunya kes ini adalah tempat itu sendirilah. Kita tengoklah video, kita tengok gambar, kita boleh nampak guys, kawasan itu memang tak sesuai untuk dibanjiri. Sebab kawasan tu sempit, satu. Second, dia macam curam, nampak macam berbukit kan. So, apa-apa possibility yang berlaku dekat kawasan itu, budak-budak ataupun orang yang ada kat situ boleh menjerumus ke satu fasa yang amat dahsyat lah. Which is apa yang berlaku sekarang lah. Orang tolak-tolak, terjatuh, terpijak dan sebagainya lah. Orang boleh tergelincir lah, senang cerita, right? Okay. Ada satu lagi fakta ataupun satu lagi kronologi yang diorang bagi tahu masa kejadian ini berlaku, ada seorang opa ni, artis yang terkenal jugalah dekat Korea, sedang berada di sebuah restoran yang berada di kawasan Itaewon tu. And ada sekumpulan orang yang dekat tengah-tengah ni, aku boleh cakap diorang kumpulan menggeletis lah. Diorang ni sebenarnya merosakkan suasana damai yang dekat kawasan tu, sebab diorang ni mula merasak-rasak sebab nak pergi ke restoran yang difahamkan ada opa dekat dalam tu. Dan kawasan itu juga menjadi tunggang langgang selepas ada juga kumpulan yang menentang arus jalan pada waktu itu. Nampak tak? Chaos tak? Serabut kan? Okay, another thing, diorang ada bagi tahu juga yang ada kawasan dekat dalam Itaewon tu, diorang jual ada gula-gula ni tau. Tapi itu bukan gula-gula biasa. Diorang kata gula-gula tu ada mengandungi bahan terlarang, which is dadah lah. Sebab masa sebelum kejadian ini berlaku, SBS News ada bagi tahu tentang benda-benda macam ni lah. Sebab mungkin pernah jadi tahun lepas ke sebelum-sebelum ni ke apa kan, kita tak tahulah. And kejadian itu juga mendorong kepada suasana yang lebih dahsyat dan juga kacau bilau selepas diorang kata kawasan itu dipenuhi dengan flyers dan juga plastik-plastik sampah yang diorang buang duk mengata-ngata kat sana, dan mengakibatkan beberapa orang telah pun tergelincir dan keadaan menjadi tidak terkawal. Ada satu fakta yang aku perasan ni guys, dia boleh mendorong juga berlakunya benda-benda ni. Okey, ada satu restoran yang berada dekat kawasan Itaewon tu sedang mengalami kerosakan pada gas mereka. Gas diorang bocor lah, senang cerita kan. Dan gas itu dilepaskan, orang ramai terhidu and boleh menyebabkan kematian lah, sesak nafas lah kat situ. Tapi pada waktu tersebut, ketua balai mereka ada bagi tahu yang siasatan dekat kawasan kedai tu tak ada apa-apa pun, tak ada pun kedai yang bocor dan sebagainya, dan fakta ini ditolak serta-merta. Punca macam-macam, tapi apa yang benarnya terjadi kat situ diorang je lah yang tahu. Okey. Pada malam tersebut juga, diorang kata kejadian itu berlarutan sejam lebih lah, macam tu lah. And kita boleh nampak beberapa video yang viral, kau boleh perasan kan, yang orang duk CPR tepi-tepi jalan apa semua tu kan. Pada malam tu juga guys, seramai 1,701 anggota respon telah pun datang ke kawasan tersebut. 517 anggota bomba, 1,100 polis, 70 pekerja kerajaan dan 140 buah ambulan telah pun bergegas ke tempat kejadian bagi merawat mangsa yang terlibat. Macam aku cakap tadi lah, orang ramai pun dilihat banyak membantu, terutamanya mereka-mereka yang dalam keadaan sesak nafas, dan mereka terus memberi bantuan pernafasan CPR kepada mangsa-mangsa yang terbaring dan tidak sedarkan diri. Okey,
kat sini ada wujud pertikaian tahu beberapa pihak tentang di manakah mereka ketika kawasan itu crowded ataupun tengah-tengah kejadian itu berlaku sebenarnya. Tak ada ke pihak berkuasa? Ada, tapi tak ramai. Sebab yang ada tu pun berkawal untuk kawasan kat situ saja. Kenapa? Sebab kawasan Itaewon tu bukan tempat official untuk diorang raikan sambutan Halloween. Senang cerita diorang ni pandai-pandai berkumpul kat situ. Berkumpul atas dasar suka sama suka saja nak enjoy kat sana. So that's why pihak pentadbir dekat situ tak adalah siapkan satu pasukan khas untuk berkawal dekat kawasan tu. That's why bila benda ni dah jadi tak terkawal, yang beberapa ketul ni berapa orang je nak pergi tolong kan. Dia tolong mana yang dia mampu lah. Nak tunggu yang on the way, kenalah tunggu. Macam tu lah cerita dia. Okey, pada waktu tersebut juga pihak berkuasa membuat satu barisan panjang bagi mangsa-mangsa yang tercedera yang berada di atas stretcher untuk memudahkan mereka dimasukkan ke dalam ambulans. Fahamkan juga mayat-mayat yang terbunuh kebanyakannya adalah daripada remaja yang berusia 20-an hingga ke 30-an, and lebih 100 wanita yang terkorban. Mungkin disebabkan saiz fizikal diorang perempuan kecil sikit, dan kekuatan diorang pun of course lah berbeza kan. Sehingga semalam guys, angka 156 korban tu masih lagi dilaporkan, tapi pada waktu ini telah pun dilaporkan 26 orang foreigner yang terdiri daripada negara Amerika, Sri Lanka, China, Iran, Norway dan Australia juga antara korban pada malam tersebut. Okey, antara mangsa yang dikatakan famous lah, yang dikenali ramai kan, yang juga menjadi korban pada malam tersebut adalah Grace Richard, iaitu seorang Australian. Dia ni seorang filmmaker, dan juga yang mamat ni viral dekat TikTok juga, Lee Ji Han, peserta rancangan Produce 101 season yang kedua. So guys, basically itu je apa yang kita dapat sebenarnya. Bukan itu je lah, dia banyak lagi. Benda ni ongoing lah. Kalau kau nak suruh aku rungkai dalam satu hari ni, tak boleh, sebab polis kat sana pun tengah pening kepala. Benda baru lagi kan. So apa benda yang kita cover ni adalah apa siasatan yang sedia ada. Tapi kita adalah juga beberapa update-update terkini yang berlaku di kawasan sana lah. Antaranya mangsa-mangsa yang terlibat, yang selamat telah pun ditempatkan di University Annam Hospital untuk rawatan dan juga proses selanjutnya. Selain tu guys, polis juga masih lagi siasat rapat dah punca kesebenar kejadian ni. And pihak polis ada jumpa satu video, dia orang tengah meneliti satu video yang viral yang menunjukkan pada kawasan yang chaos tu ada sekumpulan lelaki yang dikata menyahut, dijerit bunyi macam push him dah, macam tu lah lebih kurang kan. And pada ketika diorang tengah jerit tu ada berlakunya macam ombak tau. Ada ombak macam orang jatuh lah ke bawah, and mungkin itu adalah mendorong kepada kemungkinan punca kejadian ini berlaku. And kerajaan Metropolitan Seoul menerima sebanyak 4,024 laporan mangsa ataupun orang yang hilang. Tak tahulah dia orang pergi mana, tapi tiada pencarian aktif dilakukan oleh pihak polis kerana mereka percaya laporan orang hilang ni sebenarnya bukan dekat situ tapi kat tempat lain. Tak ada kena-mengena lah dengan kawasan kejadian. Pihak berkuasa juga memberi arahan kepada warga Amerika Syarikat untuk mengemaskini maklumat mereka bagi sesiapa yang masih lagi terselamat di negara itu. And banyaklah aktiviti pada sambutan Halloween ini terpaksa dibatalkan selepas kejadian ini berlaku. And Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan mereka akan berkabung sehingga kes ini selesai. Yeah man. Mungkin selepas saya habis bercakap tentang kes ini, ada yang ramai memberitahu saya, dah tahu kan Halloween tu tak boleh sambut, kenapa sambut? Dia bukan negara Islam bang, kan? Kita dekat negara kita ni, untunglah kita ni masih lagi di landasan Islam, ya. Tapi ada je sambutan-sambutan kecil-kecilan, kan? Alright. Itu aku tak nak campur, itu korang punya pasal. Another thing is, kita boleh anggap benda ni sebagai satu pengajaran hebat untuk negara kita, sebab tak mustahil benda-benda macam ni boleh menurun slowly dekat negara kita, sebab dia Asia juga ni. Korea Selatan ni kan Asia. Contoh macam Merdeka hari tu kan, perarakan Merdeka punyalah sesak, tapi Alhamdulillah lah orang Malaysia ni masih lagi bersatu padu, tak adalah tolak-tolak bagai. Tapi benda ni terjadi guys. Kalau awak pergi NOF, awak pergi konsert-konsert, duk tolak-tolak ni, benda ni ada guys. Aku tak faham kenapa benda ni ada. So kita harap benda ni tak jadi kat negara kita dan kita ambil pedoman. Benda yang tak patut kita sambut, janganlah kita sambut. Benda yang kita patut suruh kita buat, kita buatlah. Itu je. Alright guys, kita jumpa di video akan datang. See you guys. Assalamualaikum.